Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan mempelajari tentang tajuk ijarah. Ijarah lughatan dari segi bahasa ialah kira. Kira ni artinya sewa. Al-ajir, sewa menyewa lah. Ajir ni orang yang menyewakan, kira ni sewa orang menyewakan. Dari segi syarak, ijarah ni ialah sejenis aqd. Aqd ni ialah jinsun fi ta'rif, jinsun fi ta'rif. Ini kalau kita menggunakan kaedah usul fiqh fi ta'rif. Jadi jinsun fi ta'rif ni lah yang menjadi pokok kepada takrif itu, ataupun dalam bahasa Melayu kita katakan ijarah ni sejenis apa? Itu jinsun takrif ni ialah sejenis akad. Akad ni artinya persetujuan lah, perjanjian. Okey, jadi sebarang perjanjian yang umum lah. Akad lindukhul, dia adalah jami' pada takrif. Kemudian yufidu tamlik, akad yang membawa kepada pemilikan. Jadi kita keluar semua jenis akad yang lain kecuali akad yang membawa kepada pemilikan. Ni qaid lidukhul ni satu. Okey, pemilikan tu apa aja yang berkaitan dengan pemilikan itu termasuk. Kemudian qaid yang kedua ialah pemilikan tu bukannya pemilikan barang, benda, tapi pemilikan pada manfaat benda itu. Okey, ni satu, ni dua. Ini kaid yang pertama, ini kaid kedua. Ini jinsun fi ta'rif dia tu. Kemudian dia bukan sekadar memiliki manfaat secara percuma, dia berbayar bi iwadin. Iwad ni berbayar lah. Ini kaid yang ketiga. Kalau tak berbayar, itu bukan sewa namanya. Itu boleh jadi pinjam ke, ataupun seumpama je lah, pemilikan manfaat kan. Jadi ujrah ni khusus untuk yang berbayar, menggunakan manfaat satu benda dengan berbayar. Baik. Dalil. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Arda'na ni ini sirah fa'il madhi kan, arda'na lakum. Ini ialah nun ni ialah dhamir kepada muannas kan. Bukannya nahnu kalau nahnu na gitu. Ingat. Na ni ialah hunna ataupun antunna. Jadi di sini ialah hunna, dhamir bagi hunna, iaitulah perempuan. Lakum, untuk kamu, iaitulah kalau mereka itu, iaitu isteri kamu itu menyusukan, mereka itu menyusukan untuk kamu anak kamu. Fa'atuhunna, maka berikanlah kepada mereka. Atu ni kamu sekalian berikan kepada hunna. Hunna ini ialah mereka perempuan. Ujur iaitulah upah. Jadi ujurahunna, hunna ni isteri kamu, mereka perempuan, iaitulah isteri kamu. Jadi kita sewa, ibarat Allah Ta'ala kata, kita sewalah khidmat isteri kita itu untuk menyusukan anak, membesarkan anak kepada suami. Habis itu bukan anak suami isteri ke? Yelah, memanglah anak tu suami isteri, tapi benih anak tu daripada suami dan disimpan dalam rahim isteri, dan dibinkan kepada suami. Yang berhak kepada anak tu ialah suami. Tapi tak ada ibunya, tak mungkin juga anak tu boleh lahir. Jadi anak tu ada tanggungjawab kepada ibu nombor satu, kepada bapa nombor dua. Okey. Namun dari segi nasab, kepada bapa lah. Daripada hadis an Abu Sa'idin
an Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Mafhumnya, man istajara ajiran falyu'allimhu ajrahu. Jadi dalam hadis Nabi ada sebut tentang istilah al-ujrah ataupun al-ijarah. Jadi siapa yang istajara, menyewa sesuatu barang sewaan, maka hendaklah fal yu'allimhu. Jadi lam ni ialah hendaklah, fa ni maka hendaklah dia beritahu kepada orang yang ajir tadi tu ujrahu. Kalau diterjemahkan secara umum, siapa yang menggajikan orang ataupun mengupah orang, maka hendaklah bagi tahu upah dia. Tapi dari segi literalnya, sewa tenaga, ajir, menyewa, ajir seseorang kan, iaitulah sewa, bukan sewa orang tu, tapi sewa tenaga dia. Samalah macam menyewa tenaga bagi isteri itu tadi yang di atas ni untuk menyusukan anak suami. Jadi kena bayar, dan kena bagi tahu kalau untuk satu kerja kena bagi tahu berapa upah kita nak sewa tenaga dia, kena bagi tahu ajrahu ataupun upahnya. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa ata al-hajjama ajrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dan memberikan al-hajjam, tukang bekam itu, upahnya. Jadi nak minta tolong kepada orang lain, walaupun macam tak ada apa-apa, walaupun kita tengok benda Allah tu senang aja kan, tapi namanya kita minta tolong, maka berikanlah upah, kecuali ada perjanjian lain sukarela dengan akad tolong menolong, bantu membantu, ta'awun fil birri wa taqwa, itu lain cerita. Tapi kalau tak ada apa-apa pasal kita nak minta tolong, maka kenalah tanya upah, ataupun kena pastikan berapa upah, ataupun kita nak minta khidmat, jangan kita kata minta tolong. Nombor satu, kita katakan nak minta upah, ataupun nak minta sewa tenaga, sewa khidmat dan sebagainya. Jadi jangan kita dahulukan free percuma dulu, tapi kita dahulukan harganya dulu. Kemudian kalau orang itu merasakan ia tidaklah perlu dibayar, maka ia adalah satu khidmat semata-mata secara percuma, itu adalah akad yang kedua. Akad pertama kita cuba tentukan harga. Setelah dia merasakan orang tu tidak perlu kepada harga, barulah dia berubah kepada khidmat percuma. Dalil ijma' al-ulama'u ala masyru'iyati al-ijarah. Sepakatlah ulama', ijma' ulama' ni, tak ada pertikaian ulama' tentang ijarah ni, sewa menyewa ni adalah perkara yang telah disyariatkan dalam Islam. Ada pensyariatannya di dalam Islam, artinya ada hukum hakam dia dalam agama Islam. Hukum ijarah, kalau di sini dia pendek sangat, iaitulah mubah saja, harus. Hukumnya satu je, mubah je, ataupun jaizun pun boleh juga. Mubah, jaizun, yajuz, mana-mana pun boleh. Rukun ni ialah apa? Kalau arkanul ijarah, artinya ijarah tu sendiri. Ijarah tu sendiri apa dia? Jadi kalau kita bayangkan situasi ijarah tu ialah berlaku pada satu orang, dia katalah dia perlukan kepada transport
untuk memudahkan pergerakan. Jadi transport tu nak senang cerita yang agak okey sikit ialah kereta lah. Dia nak transport tu, dia bukan nak kereta tu. Dia nak manfaat kereta tu kerana kereta tu memudahkan dia bergerak ke sana kemari. Okey. Jadi dia pun pergilah cari apa tu, orang. Dia cari orang dia. Ni orang A. Dia cari orang yang ada sebuah kereta. Ni orang B. Kan. Jadi si A dengan si B ni dia melakukan akad ataupun persetujuan ataupun dia melakukan perjanjian, persetujuan. Dia melakukan akad, perjanjian, persetujuan ke atas manfaat barang ni, kereta ni. Okey. Jadi apa yang ada kat sini? Okey, yang ada ialah dua orang dan juga manfaat. Kita ingat manfaat bukan kereta ni ya. Kereta apa-apa kereta pun boleh. Yang penting ialah manfaat kereta tu, kerana dia bukan nak guna kereta ni selamanya, dia nak pakai sekejap untuk menyelesaikan masalah dia. Okey. Jadi kita boleh simpulkan daripada gambaran di sini ialah rukun ijarah tu ialah nombor satu ialah dua orang ni tadi. Dua orang yang berjanji atau melakukan persetujuan. Kemudiannya manfaat kereta ni tadi, manfaat kereta kan, manfaat jadi nombor satu akidan, okey, akidan. Jadi pada akidan ni tadi tu dua orang ni satu, kemudian dia ada ucapan dia kan, dia ada ucapan dia, dia ada ucapan dia, ijab, dia ada qabul kan, dia ada qabul kan, dia ada qabul kan, ijab qabul. Okey. Ataupun dinamakan sebagai sirah ijab qabul kan. Jadi nombor satu, ni nombor dua kan, nombor tiga lah. Ni nombor dua tadi manfaat. Jadi akidan dia ada manfaat. Kemudian sebab manfaat ni yang menjadi tujuan utama kepada si A ni tadi tu, kan. Bila dia nakkan manfaat ni, baru dia cari si B, sebab si B ni memiliki manfaat ni tadi. Okey. Kemudian barulah berlaku ijab qabul. Tapi sebelum dia melakukan persetujuan, manfaat ni dia ada harga kan. Harga tu dinamakan ujrah. Okey, jadi dia punya anak panah tu tengok. Satu akidan. Okey. Kedua manfaat. Ke atas manfaat. Ketiga ada dia punya harga manfaat tu, ujrah. Keempat ada dia punya, ni tiga lah. Yang keempat ada dia punya sirah, iaitu persetujuan. Jadi sirah persetujuan tu sentiasa duduk last sekali, kerana dia adalah persetujuan setelah semuanya settle kan. Dah semua settle, barulah mereka berdua itu melakukan akad persetujuan, iaitulah sirah persetujuan lah. Jadi ada berapa tadi rukunnya? Dua orang ni tadi, A, B, merupakan orang yang
melakukan akad tadi tu, kemudiannya ke atas manfaatnya, kemudian pada manfaat tu ada ujrah ataupun harga, dan yang keempatnya barulah dah settle semua sekali, mereka melakukan akad persetujuan. Ada sirah pada akad tu, melakukan sirah pada akad, iaitu ijab kabul lah. Okey, ada 4, cuba kita tengok. Betul. Akidah ni tadi dia ada muajir, tukang sewa, dan orang yang menyewa. Tukang memberi sewa, mustajir, orang yang menyewa, penyewa. Ni pemberi sewa kan. Sirah ni patutnya nombor 4 kan, tapi tak apalah. Pada sirah ni ada ijab dan kabul. Kemudian sepatutnya manfaat ni letak nombor berapa tadi ya? Nombor 2 kan. Okey. Jadi manfaat kepada benda yang nak disewa tadi tu, pertama dia mestilah takawum, dia mempunyai nilai. Dia mempunyai nilai, ataupun mempunyai harga kan. Kalau arak tu tak boleh sewa sebab dia tak ada harga nilai. Kalau sewa babi tak boleh sebab dia tak ada nilai kan. Sewa tai tak boleh juga, sebab tak ada nilai. Yang ni yang ada nilai lah, selain daripada benda-benda najis dan juga benda yang diharamkan. Kemudiannya mestilah benda yang mestilah manfaat tadi tu, manfaat kepada benda tu diketahui, apa jenis manfaat dia kan. Diketahui jenis manfaat dia, kan. Dan juga manfaat tu mestilah mampu qudrah, mampu diserahkan, mampu diserahkan kepada orang yang menyewa, kan. Manfaat tu ada tak benda yang tidak mampu, manfaatnya tidak mampu diserahkan? Contohnya manfaat untuk terbang. Jadi dia nak terbang, apa tu, guna burung kan. Kalau terbang ikut kapal terbang ke glider ke mungkin tak ada masalah, kata dia nak terbang ikut burung kan. Orang dia pergi jumpa orang apa ni menternak burung. Jadi dia kata aku nak terbang dengan menggunakan burung, dia kata. Jadi itu tidak mungkin kan. Mana ada burung pergi bawa orang terbang. Jadi manfaat yang sebegitu, ada burung boleh terbang tapi dia tak mampu menggunakan burung tu untuk dia terbang. Jadi itu namanya adamu qudrah ala taslim, tidak mampu. Qudrah ni mampu. Kalau terbang dengan burung tu adamu tidak mampu, adamu al-qudrah, tidak mampu. Adamu qudrah tidak mampu untuk menyerahkan manfaat tu kepada orang yang nak menyewa. Itu tak sah sewa di situ. Kemudian husulu al-manfaah lil mustajir. Orang yang nak menyewa tadi, mustajir, orang menyewa, dia boleh mendapat manfaat tu. Dia boleh menggunakan manfaat itu. Contohnya sewa kereta ni, jadi dia boleh menggunakan kereta ni. Kalau dia sewa kereta rosak, dia tak boleh husul lah, tak boleh mendapatkan manfaat tu. Dia sewa kereta rosak, tak berguna. Dia sewa rumah tapi tak boleh duduk, tak boleh lah kan. Dia nak duduk tapi sewa tak boleh duduk, apa hal? Tak sah sewa tu. Kalau dah bayar sewa, deposit tu semua tu kena pulang. Dan yang terakhirnya adamu istifa al-ain, dia tidak memiliki benda tu, dia hanya memiliki manfaat sahaja. Dia tidak memiliki benda, tidak memiliki manfaat. Ada berapa kat situ? Kita tengok ada berapa dia punya syarat manfaat dia tu. Syarat manfaat ni 1, 2, 1 takawum, kedua maklum, ketiga qudrah ala taslim, keempat husulul manfaah lil mustajir, yang kelima. Dia ada 5 syarat manfaah. Okey, 5 syarat manfaah kepada, kalau contoh kereta, dekat kereta ni tadi, kan. Kemudian barulah dia tetapkan berapa kadar sewa. Berapa kadar sewa tu. Jadi kadar sewa dia tu mestilah dibayar dengan benda yang takawum, yang ada nilai. Duit ke, bayar dengan duit, bayar dengan
apa tu benda lain ke, contohnya dia bayar dengan dia punya handphone, boleh tak? Boleh. Ataupun dia bayar dengan khidmat lain, boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Dia sewa kereta dengan bayar dengan dia bayar dengan tidak dengan duit, tapi dia bayar dengan dia bersihkan kebun tuan kereta tu, kan, sebagai apa ni, bayaran sewa kan. Bayaran sewa ialah dia pergi bersihkan kebun, bukan dengan duit dia bayar. Jadi khidmat, bayar dengan khidmat, kan. Khidmat tu dia sewa kereta, dia bayar dengan khidmat juga, khidmat apa ni, bersihkan kebun. Ada nilai kan, apa bersihkan kebun tu, ada nilai takawum lah tu. Kemudiannya nilai sewa tu mestilah ada wilayah. Maksudnya dia berkuasa, kalau dengan duit tu dia ada kuasa ke atas duit yang dia nak gunakan bagi tujuan membayar sewa, kan. Jadi atau duit ataupun barang yang dia nak gunakan bayar sewa tu, dia ada kuasa wilayah, kan, ke atas barang tu, untuk menggunakan barang tu bagi membayar sewa. Begitu juga dengan syarikat, kan. Duit syarikat tu bukan duit dia, tapi dia telah diberi amanah jawatan apa tu, accountant ke, untuk menguruskan urusan keuangan, bagi membeli, menyewa, membayar bil dengan menggunakan duit syarikat. Jadi dia telah diberikan wilayah, kan, kekuasaan mewakili syarikat, menguruskan harta benda syarikat. Itu wilayah lah, walaupun bukan duit dia, tapi dia ada wilayah. Kemudian maklumah, hendaklah kadar sewa tu diketahui. Bukannya lawannya ialah tak diketahui. Contohnya, kau pakai dulu, tapi tak tahu berapa nilai sewa. Dah habis pakai baru tahu, tadi berapa lama kau pakai dah? 3 hari 3 hari 1,000. Tercongok kau. Sebelum tu tanya, dia tak beritahu, kan. Tu tak boleh, tak sah. Sebab apa? Syarat untuk ujrah ialah al-ma'lumah. Sebelum disewa, dia kena tahu dulu berapa harga sewa. Sama dengan makan, kita kena tahu dulu berapa harga makanan tu, kan, untuk jual belilah tu, baru kita boleh makan. Kalau tidak, makan tak tahu berapa harga, jadi bahaya. Last sekali ialah qudrah ala taslim, mampu dia untuk menyerahkan harga sewaan dia tu kepada orang yang pemilik manfaat tu tadi. Okey. Kemudian syurut ijarah. Syurut ijarah ni bila sebut ijarah kita ingat 4, kan. Iaitu pada rukun ijarah tadi, iaitu akidan, kemudian manfaat, kemudiannya apa lagi, al-ujrah sewa, dan juga as-sirah, kan. Tu. Jadi syarat pada akidah ni, dua orang yang melakukan akad ni, persetujuan ni tadi tu, kedua-dua mereka mestilah ada sifat rusyud, iaitu mempunyai kewarasan, kan. Bila sebut waras, lawan dia ialah sabi dan majnun dan mahjur alaihi li safhin. Okey, bisafhin, kan. Jadi lawan kepada rusyud ni ialah rusyud ni artinya baligh lah, akil. Jadi baligh tu dah mukallaf lah, baligh, kan, mukallaf. Kemudiannya akil tu lawannya gila lah. Okey. Dan satu lagi, ghairu mahjur alaihi lisafahin. Okey. Jadi kalau berlawanan daripada sifat rusyud tadi tu, tak sah lah ijarah. Siapa mereka yang tak sah dia tadi? Iaitulah kalau balik lawannya sabi, kan. Jadi sabi tidak rusyud sebab dia tidak baligh.
tak sah. Majnun dia lawan kepada akil kan, orang berakal. Jadi tidak berakal berarti tidak rusyud. Tidak rusyud berarti tak sah ijarah kan. Yang ketiganya mahjur alaihi, al-mahjur alaihi li safahin. Safah kan, orang yang hilang upaya lah. Li safahin. Safah tu artinya dia hilang upaya dan tidak mampu berfikir, menggunakan akal untuk berfikir. Contohnya dia sakit koma, pengsan, ataupun dia nyanyuk, ataupun dia tak mampu lagi menggunakan upaya dia kan, kerana dia terlalu lemah, sakitnya tak tahu, tak sampai dia tak sedar apa dia cakap, sampai dia tak kenal orang keliling kan. Itu mahjur alaihi li safah tu, akal dia dah tak function. Okey. Syarat yang kedua ialah bagi orang yang berakad tadi tu, redha, lawan redha ialah mukrah. Tak sah lah orang mukrah ni tadi. Orang mukrah tidak sah. Mukrah tidak sah untuk melakukan akad. Yang ketiganya, mestilah kedua-dua mereka itu bukan kedua-dua mereka, muajir, orang yang memberi sewa kan. Orang memberi sewa tadi tu mestilah dia sewakan barang dia kan. Kalau dia sewakan kereta tu mesti dia punya. Dia tak boleh sewakan kereta yang dia pinjam daripada orang lain, ataupun dia hanya menjaga saja kereta tu, tiba-tiba dia kata daripada parking saja kat sini, lebih baik aku bagi sewa dapat juga income. Tak boleh, sebab apa? Bukan kereta dia hanya jaga kereta tu saja kan, sebagai pegang amanah. Jadi mestilah kereta tadi tu malikan, tuan kepada kereta tu yang boleh bagi sewa kepada orang lain, selain daripada tuan dia, ataupun selain daripada orang yang ada wilayah ke atas kereta tadi tu, tak boleh. Hanya tuan dia ataupun orang yang ada wilayah ke atas benda tadi saja yang boleh memberi sewa. Okey, bagi sirah, iaitulah bagi ucapan perjanjian tadi tu. Pertama mestilah ucapan serah terima kan. Serah terima tu iaitulah ijab qabul lah, serah dan qabul tu terima. Ijab tu serah terima. Mestilah antara ijab qabul tu dia ittisal, bersambung. Qabul muttasil bi ijab. Okey. Jadi poin dia ialah muttasil baina ijab wal qabul. Kemudian biduni fasilin min sukut kan, tanpa ada fasil diselangi oleh berdiam diri waktu yang lama kan. Kalau berdiam diri sekejap tak apa. Ataupun fasil tu, ni fasil pertama. Fasil kedua ialah kalam ajnabi anil aqdi. Iaitulah diselangi oleh kata-kata yang asing, kata-kata asing. Ajnabi ni asing, kata-kata asing daripada akad. Kata-kata yang asing daripada akad, artinya yang tak ada kaitan dengan akad. Contohnya dia akan nak sewa kereta. Jadi orang yang nak menyewa tu kata, saya sewa kereta ni dengan RM10 satu hari. Contoh RM10 satu hari. Kemudian dia borak, kereta ni dia kata kuat makan minyak. Dia kata kereta ni bagus, kereta ni boleh bawa jauh, tahan lasak. Orang nak sewa tapi dia buat cerita pasal kereta. Dia tak ada kaitan dengan perjanjian sewa menyewa. Itu hal keadaan kereta kan. Itu dinamakan kalam ajnabi. Sebab orang nak berakad tentang harga sewa tu, berapa lama sewa kan, tapi dia bukan orang nak cerita pasal keadaan kereta tu bagaimana. Jadi kalau tak ada kaitan, dia dinamakan kalam ajnabi.
maka perkara itu kalau berlaku maka dia akan membatalkan sirah tadi. Kemudian syarat sirah yang kedua ialah mesti ada muwafaqah, iaitu persetujuan antara qabul dengan ijab. Qabul muwafaqan lil ijab. Pada apa? Pada dua perkara. Pertama pada muddah tempoh, kedua pada ujrah. Dua perkara lah. Ada dua perkara. Pada tempoh dan pada kadar sewa. Dan yang ketiganya ialah tidak ada ta'liq. Ta'liq ni artinya ta'liq dengan syarat. Artinya tidak digantung dengan syarat. Sirah tu tak ada dikaitkan dengan syarat. Ada muta'liq, ta'liqiha bi siratin ala syart. Ada muta'liq ala syarat. Terus begini je. Terus je. Okey. Kemudiannya syarat ujrah, syarat bagi apa tu, harga. Harga. Jadi harga sewa tu mesti dia takawum. Kalau dengan duit tu takawum lah tu. Kalau sewa dengan arak, saya ada arak yang mahal, jadi nak sewa kereta tak guna duit, guna saya bagi sebotol arak. Tak boleh lah, tak sah. Sebab apa? Arak tu tidak takawum. Okey. Takawum situ malan, harta yang mutakawiman, yang ada harga, ada nilai di sisi syarak. Di sisi syarak kalau arak tu memang ada nilai, tapi di sisi syarak dia tak ada nilai. Okey, ada wilayah harga tu mesti ada wilayah kepada aqid, lil aqid wilayah, kepada orang yang nak menyewa, kan, ala daf'iha bimilkin aw wakalah. Dia ada wilayah, dia ada kuasa untuk membayar sewa tu. Daf'un tu membayar. Lil aqid, orang yang melakukan akad tu ada kuasa, wilayah ni kuasa untuk membayarnya, sama ada dengan milik dia sendiri, dia ada kuasa untuk bayar dengan kuasa milik dia sendiri, ataupun dia adalah wakil kepada syarikat atau orang lain untuk membayar sewa. Wakalah, kan. Yang ketiganya harga sewa tu mestilah al-ujrah maklumah, mesti diketahui harga. Tak boleh kau pakai dulu, tak boleh. Kena tahu berapa sewa dia, berapa kadar, sehari berapa, sejam berapa, kan, seminggu berapa, sebulan berapa, setahun berapa. Contohlah. Tapi yang penting dia kena tahu berapa harga, kan, berapa harga. Tak boleh main pakai dulu, nanti kemudian cerita tak sah. Yang keempatnya syarat duit sewa ataupun kadar sewa tu ialah qudrah ala taslim, mampu diserahkan duit sewa tu kepada orang tuan benda tadi, tuan manfaat tadi, tuan benda kepada manfaat tadi lah. Okey. Antakuna al-ujrah maqdurah ala taslim. Okey, manfaat, cerita pasal manfaat pula. Iaitulah manfaat, kalau kereta tadi lah. Kegunaan, manfaat ni kegunaan. Cerita pasal kegunaan. Okey. Jadi kegunaan tu mesti ada nilai mutakawimah. Nilai tu nilai yang diiktiraf, muktabarah, yang diiktiraf oleh syarak dan juga oleh uruf. Kemudiannya manfaat tu tadi tu, kegunaan barang tadi tu mesti mampu diserahkan kepada orang yang nak menyewa, kan. Fungsi ataupun kegunaan barang yang nak disewa mesti mampu diserahkan, mesti mampu disampaikan kepada orang yang nak menyewa. Okey, mesti boleh digunakan lah, mesti boleh digunakan oleh orang menyewa. Muajir, orang menyewa, orang yang memberi sewa, muajir memberi sewa,
mampu menyerahkannya, mampu menyerahkan kepada orang yang penyewa. Ini orang yang memberi sewa. Kemudiannya husulu manfaah lil mustajir, orang yang menyewa tadi tu, orang yang menyewa tadi tu, dia dapat menggunakan manfaat tu, dapat menggunakan. Okey. Jadi mustajir ni tadi orang yang menyewa kan. Menyewa ni tadi boleh menggunakan barang tadi. Bukannya kira orang yang memberi sewa aja boleh gunakan, tapi bila sampai kepada orang yang nak menyewa dah tak boleh guna. Contohnya dia sewa komputer. Okeylah, baguslah komputer tu kan, tapi masalahnya dia letak password kat situ. Jadi hanya orang yang tuan dia saja yang boleh buka kan. Bila dia serahkan kepada orang yang nak menyewa, dia lock. Jadi tak boleh guna sebab dia tak tahu password kan. Jadi tak sah menyewa yang sebegitu rupa, sebab orang menyewa tu tak boleh guna kan. Ataupun dia sewa kereta, tapi kereta tu dia kena pakai apa, cap ibu jari kan. Ada kereta yang guna cap ibu jari baru boleh start kan. Sewa kereta tapi tak boleh guna, sebab apa? Nak guna cap ibu jari baru boleh start kereta ya. Ini ciri keselamatan kan. Jadi tak sah sewa kereta macam tu. Sewa tapi tak boleh guna. Kemudiannya ada istihlak al-ain. Mestilah benda yang disewa tadi tu tidak binasa kan. Istihlak ni binasa lah. Lupus, tidak lupus. Bila gunakan benda tu tak lupus. Kalau sewa nasi, apa sewa nasi, nanti dimakan habis lah, lupus tadi kan. Kalau kereta sewa dia tak lupus. Macam mana dia guna, dia pulangkan balik, macam tu lah rupa dia kan. Kalau sewa getah pemadam boleh tak? Kan luak tu. Yelah luak lah, tapi selagi mana rupa getah pemadam dan fungsinya masih ada, walaupun luak sikit, maka dia tidak dah dikira sebagai istihlak, sebab masih ada baki dia punya bentuk rupa dia kan, dan fungsi dia masih ada. Jadi al-ijarah alal ain, sewa kepada benda tadi tu mestilah dalam bentuk penggunaan benda tu saja, bukan lupus ataupun apa tu habis, lupus atau habis lah. Barang yang nak disewa tadi tu mestilah boleh digunakan dan kekal lagi sifat dia tu, bukannya barang yang lupus, guna lupus kan. Contohnya macam sewa makanan, tak boleh lah lupus kan. Atau barang-barang barang-barang bila guna sekali lupus, tak apa, tak boleh lah. Dan ilmu diketahui, benda yang nak ataupun manfaat yang nak sewa tadi tu diketahui oleh kedua pihak. Dari segi apa diketahui? Rupa bendanya, ainan, rupa bendanya, kemudian wasfan, sifat bendanya tu, dan kadar benda tu. Contohnya kereta, kereta jenis Ford, sifatnya boleh laju, selesa dan sebagainya, warna dia semua kan, dan kadar termasuklah tempoh, kadar ni lah termasuklah tempoh penggunaan, dan berkaitan lah kadar kadar penggunaan benda tu. Contohnya kadar penggunaan bagi kereta tu dia sekadar untuk jalan atas jalan raya, tak boleh digunakan untuk wild track, untuk panjat gunung, jalan atas batu, masuk air jahanam kereta tu. Sebab itu bukan kadar kemampuan kereta tu. Okey. Wallahu a'lam bishawab.